Okay, so hari ni saya akan terangkan macam mana nak dapatkan nilai maksimum, minimum dan min dalam coding awak. So, apa nilai maksimum? Nilai maksimum adalah merujuk nilai yang paling besar dalam satu senarai nilai. Disediakan satu item tapi awak nak kena cari nilai maksimum. So, you have to find yang maximum number dekat dalam list item tersebut. So, macam mana proses tu berlaku? Proses mencari nilai maksimum dapat dilaksanakan seperti dalam rajah yang ini. Okay, so you kena settingkan nilai awal maksimum. Settingkan nilai awal maksimum and then you have to compare bagi setiap item tu. One item compare dengan tu and then compare lagi setiap satu item tersebut and then dapatlah you nilai maksimum. Itu adalah konsep dia. So, contoh 9 menunjukkan proses mencari nombor terbesar. Dia nak cari satu yang nombor terbesar dalam senarai number dia. And then dia gunakan atau cari JavaScript dan output ditunjukkan pada rajah 3.129. Kat bawah ni output dia lah. So, HTML, body, script, var, nombor. Ni adalah ni adalah senarai nombor yang awak ada 5, 1, 4, 12, 8, 5, 1, 4, 12, 8. So apa yang you kena buat, you kena kalau nak cari nombor terbesar, you kena letak nombor maksimum dekat sini. Declarekan satu pun boleh ubah nombor maksimum. Nombor maksimum tapi you kena settingkan nombor tu adalah nombor yang paling rendah sekali. Right? Walaupun dia punya variable dia nombor maksimum tapi you kena settingkan dengan nombor yang paling rendah sekali. So dianggap negatif 1 adalah nombor maksimum. Kosong tak boleh, takut ada dekat situ ada kosong apa. So negatif 1 tu adalah paling maksimum, nombor maksimum. Sebab nanti you kena compare kan ni. Okay, so negatif 1 dianggap sebagai nombor maksimum dekat dalam sini. And then I declarekan bilangan nombor. Bilangan nombor adalah 1, 2, 3, 4, 5. Sama dengan nombor length. Nombor length tu inilah kepanjangan nombor senarai dia. List 1, 2, 3, 4, 5. For I sama dengan kosong, I lebih kecil daripada 5, I plus plus, okay, masuk dalam sini. For number I tu yang number yang pertama ni lebih besar ke tidak daripada nombor maksimum? 5 kita comparekan, 5 lebih besar tak daripada negatif 1? Yes or no? Respon, buka mikrofon, saya tak boleh nak buka mic lagi. Yes. Okay, betul. Yes. Okay, so yes, 5 is more than negative 1. Okay, kalau dia betul and then nombor maksimum is sama dengan nombor I. Jadi awak kena switch, tukarkan nombor maksimum yang terkini sekarang bukan negatif 1 lagi tapi adalah nombor 5. Nombor I ni 5 So you akan ulang pula yang kedua. 5 kat sini dia masuk lagi 5 lagi besar tak daripada 5 lebih besar tak 1 lebih besar tak daripada 5? Bukan. Kalau bukan next lagi pergi ke tempat 4. 4 lebih besar tak daripada nombor 5 sebab nombor maksimum dia dah adjust 5. So 4 lebih besar tak nombor 5? No, tak boleh buat juga ni. And then dia pergi ke 12. 12 lebih besar tak daripada nombor 5? Yes, 12 lebih besar daripada nombor 5. So tukar kedudukan. Nombor maksimum sekarang adalah 12, bukan lagi 5. So dalam senarai yang jumpa ni, nombor terbesar dia adalah 12. And then bila dia masuk lagi, kira lagi yang belakang. Okay, 12 lebih besar tak daripada 8? 12 lebih besar tak daripada 8 dia tanya kat sini. 8 lebih besar tak daripada 12? No. Jadi dia terus pop up kat sini. Document right, nombor maksimum adalah 12. So you kena comparekan satu-satu. Tapi mula kena statekan nombor maksimum sama dengan negatif 1. Okay, lepas tu dia akan berubah lah negatif 1, comparekan dengan 5. Okay, 5 yang jadi nombor maksimum. And then 5 dengan 1 ni tak jalan, okay tak jalan tak payah. And then 4 pula, 4 tak jalan tak payah. 12, yes 12 lagi besar daripada nombor 5. Jadi tukar kedudukan 12 dekat sini. And then pergi pula ke 8, 8 tak payah. So 12 dia punya nombor maksimum. Faham ke tidak? Faham tak nak cari nombor maksimum tapi settingkan dia adalah yang negatif. Sebabnya nak cari comparekan satu persatu. Faham. Okay, good. Yang lain faham tak?
Faham ke? Faham. Okay, good. Faham Divya tak datang ke hari ni lagi? Semalam Divya tak datang, hari ni tak datang. Kenapa Divya kelas yang lain dia datang tak tadi? Divya kelas lain dia masuk tak tadi? Dia sakit ke demam ke apa? Divya jarang tak datang kelas ni. Ani, Divya mana tak datang ke kelas tadi? Tak. Divya demam. Demam. Okay. Nanti saya share record. Okay, yang kedua adalah nombor tadi nombor maksimum. Lepas tu, ni contoh-contoh yang seterusnya lah, saya malas nak terangkan. Ini nombor minimum. So nombor minimum sama juga, beza dia dekat sini, awak kena setkan nombor minimum yang paling besar sekali. So you kena comparekan mana lagi sampai you dapat nombor minimum dia. Yang tadi you kena letak paling kecil sekali -1. Tapi dekat atur cara tersebut ni, okay, dia punya konsep dia adalah beri nilai awal minimum. So nilai awal minimum awak kena letak adalah 999. Walaupun dia nak cari nilai minimum, tapi kena settingkan dia dengan nilai yang terbesar 999. Alright. Lepas tu compare nilai dalam senarai nilai awal minimum. You kena comparekan satu-satu and then dapatlah nilai minimum terkini. So coding dia adalah HTML, body, script, var, nombor 5, -1, 4, 12, 8. So dia ada negatif dekat sini. Lepas tu you kena setkan nombor minimum is equal to 999. Beri nilai awal kepada nombor minimum. Dianggap 99 adalah nombor minimum. Minimum pilih nombor yang paling tinggi. Tadi pilih nombor yang paling rendah, dipilih nombor yang paling tinggi. Ini bertentangan. And then I bilangan nombor sama dengan nombor length. Macam biasa masuk. Sekarang if nombor I nombor yang pertama ni 5 lebih kecil tak daripada nombor minimum. Nombor minimum dia adalah 999. Ya ataupun tidak? 5 lebih kecil? Kelas? Ya. Ya, betul. So dia pop dekat sini nombor minimum adalah 5. Naik lagi atas kedua. -1. Okey, -1 lebih kecil tak daripada nombor 5? Betul tak? Nombor -1 lebih kecil daripada nombor 5. Tadi nombor minimum dah 5 tau. Betul tak? -1. -1 ni. Nombor I yang kedua, gerakan I ni yang kedua adalah -1 lebih kecil daripada nombor minimum yang kita setkan. Yang kedua lepas kita setkan adalah 5. So, kalau kita akan tukar nombor minimum adalah -1 di sini. And then pergi naik atas lagi, nombor 4 pula. 4 lebih kecil daripada nombor -1. Tidak. Lagi terus ke depan lagi. 12 lebih kecil daripada -1. Tidak bawa ke depan lagi. 8 adalah lebih kecil daripada -1. Tidak. So kita dapat nilai minimum dia adalah -1. Ini yang coding ni terangkan. Okay? Boleh Ada soalan tak? Ada soalan ke tidak? Faham ke tidak? Tak ada. Tak ada cikgu. Tak ada. Okey, saya teruskan kalau tak ada. Cepat je. Okey, ini catat alih dia and then contoh beg sekolah dalam KG. Okey, dia dah setkan. Ingat kalau nak cari minimum adalah kena 999. Kalau nak cari maksimum kena ada -1. Coding ni ingat dia ada lebih kecil besar kat sini. Ini pun sama juga. Beg paling ringan di kalangan 6 orang murid adalah 2 kg. So dia dah setkan dah tadi dah ni. Dia comparekan lah ni memula 999 dengan 3. Okey, ambil 3. 3 dengan 3 sama. 3 dengan 2 ambil 2. 2 dengan 5 sama, tak boleh. 2 dengan 4 ambil lagi kekal lagi 2. 2 dengan 5 kekal lagi 2. So 2 lah jawapan dia. Right? So selepas itu Min
Min, mendapatkan nilai min purata. Ini nilai minimum, maksimum, minimum. Okey. Min merujuk purata nilai dalam suatu senarai nilai. Okey. Dia adalah purata. Untuk mendapatkan purata, yang berikut ialah langkah-langkah yang perlu dilaksanakan. You kena total up semua senarai number tersebut and then dapatkan dia punya item, bilangan item dia berapa. Lepas tu min pun dikira dengan jumlah semua bahagi dengan bilangan. Contoh jumlah dia adalah 10 sampai 15 sampai 20 tambah apa-apa and then jumlah dia adalah 120 and then bilangan dia adalah 5 senarai nombor. So itu adalah min purata. Okay, dekat sini coding dia. Contoh 13 menunjukkan proses mengira dan mendapatkan nilai purata bagi sebilangan nombor. Nombor-nombor dimasukkan oleh pengguna dan seterusnya atau syarat akan mengira jumlah nombor-nombor tersebut. Purata akan dikira dengan menggunakan formula purata sama dengan jumlah bahagi bilangan. Untuk mengira nilai purata, nilai jumlah dan bilangan perlu diperolehi dulu. You kena dapat dulu nilai jumlah dan dapat tahu dulu bilangan. Barulah dapat purata. So formula bagi jumlah ialah jumlah sama dengan jumlah tambah nombor. And then manakala nombor ni maksudnya setiap jumlah tu akan tambah. 10 tambah 12, 12 tambah 13 dan total up campur lagi. And then formula bagi bilangan ialah pembilang sama dengan pembilang tambah 1. So dekat dalam coding, dia settingkan var, dia buat pun boleh ubah nombor, pembilang sama dengan kosong, ulang sama dengan false, jumlah sama dengan kosong, purata sama dengan kosong dulu. So dia buat guna gelung do while ulangan do while. Ulangan kita ada terbagi pada 2 tahun kata 4. While do dengan do while. Okay. So yang ini dia guna buat dulu, lepas tu baru dia ulang. Okay. So nombor sama dengan past integer. Okay, pembilang kat sini memberi nilai awal kepada pembilang, jumlah dan purata iaitu nilai awal ialah kosong. Sebab tiada nilai lagi untuk dikira, tak tahu nak kira apa lagi, baru letak dulu setup kan memula kosong. Nombor sama dengan past integer. Masukkan satu nombor. Sebab itulah dia kena letak kosong dulu. Nak letak suruh user enter number. So pembilang sama dengan pembilang tambah 1. Dah satu nombor dah jadi 1 lah. Jumlah sama dengan jumlah tambah nombor. Contohnya you masukkan, you enter nombor 10. So pembilang dah jadi 1, jumlah adalah 10. Okay. Ulang, confirm, ulang sekali lagi. So you kena lagi tambah lagi nombor, ada satu nombor masukkan lagi 20. Pembilang sama dengan 2, jumlah nombor sama dengan 30. And then pop, ulang lagi. Kalau you nak masukkan lagi, contoh masukkan lagi 10. Okay, pembilang sama dengan 1, 2, 3, 3. Tadi 2, ni 3. And then jumlah nombor tadi 10, 20, 30, 40. Dia akan kira macam gitu. So dia akan ulang sampai dah pengguna dah tak enter any number, user tak mahu enter any number and then dah habislah gelung ulangan tersebut and then dia pop up purata sama dengan jumlah bagi pembilang and then dia keluarkan purata. Itu sahaja. So benda ni akan berulang selagi pengguna masukkan number. Kalau pengguna tak nak masukkan lagi, ulang sekali lagi. No, dia tak mahu. No, tak mahu. So, pop up. Kalau dia yes lagi, masukkan lagi. Yes lagi, masukkan number lagi. Okay. So, itu dapatkan min. Faham tak? Okay, ini dimasukkan satu nombor. Ulang sekali lagi, okay ataupun tak mahu. Okay, ya ataupun tidak. Kalau ya, masukkan lagi nombor. Ya lagi. Kalau dah tak nak lagi cancel. Terus dia paparkan nilai purata. Ini adalah output dia. Senang dia. Okay, ni adalah flowchart dia. Ini adalah carta alik. Mendapatkan nilai count. Nombor 1 buah sebagai nampak. Itu cara mendapatkan nilai count. Okay, apa ni contoh ni? Count ni apa? Mendapatkan nilai count. Count mengira bilangan nilai yang terdapat dalam satu senarai. Mengira bilangan nilai mengira bilangan nilai. Bukan jumlah tau, di bilangan dia, count dia. Okay.
dalam satu senarai. Yang berikut ialah langkah-langkah yang perlu dilaksanakan. Menggunakan satu perwakilan sebagai pembilang dan memberikan nilai awalan pembilang sebagai 1. Nilai count dikira dengan menambahkan pembilang 1 bagi setiap nilai yang dicapai atau dirujuk. Formula pembilang sama dengan pembilang tambah 1. Okay. And then memaparkan nilai akhir pembilang iaitu nilai count. Okay, contoh dia. Contoh 14 menunjukkan proses mengira bilangan nama yang dimasukkan oleh pengguna. Awak nak tahu kat sini dia masukkan nama. Tapi nak tahu berapa banyak bilangan yang dimasukkan, berapa banyak bilangan nama yang dimasukkan tu. Itu adalah count. Kalau dia enter 12 nama kat dalam kelas, so itu dah 12. So tapi kat sini tak tahu berapa banyak bilangan dia, so kita akan gunakan count. Count adalah mengira bilangan berapa kali yang dimasukkan oleh pengguna. So apa dia punya HTML dia adalah var nama pembilang sama dengan kosong and then ulang false, nama sama dengan masukkan nama anda. Okey, kalau selagi dimasukkan nama anda 1, ini dikira 1. Ulang sekali lagi ya, 2. Ulang sekali lagi ya, 3. Ulang sekali lagi 4. Contoh macam gitu. Ni 1, dimasukkan 1 Ali bin Ahmad. Ya. Lepas tu kedua dimasukkan Lim Swee Peng. Yang ketiga dimasukkan Rama, anak lelaki Mutu Sami. So ada 3 kali dimasukkan. So bilangan count tu adalah 3. Kalau 10 dimasukkan, 10 lah. Alright. So ini count ni adalah untuk kira bilangan dalam senarai. Sebab apa? Sebab dia tak ada senarai dekat sini, tak ada senarai item kat sini. Ini adalah gelong ulangan yang pengguna masukkan. Jelas? Min, max, min, purata, count. Okay. Nah, buat ni. Buatlah ni kat dalam ni Notepad++. Buka perisian Notepad++ and then HTML body, type benda ni semuanya. Lepas tu dapat tak error? Error pula dapat error pula. Dapat apa tak? Buat ni, saya kasih masa 15 minit type benda ni. Lepas tu tunjuk saya awak punya output. Boleh? Buku teks muka surat 164. Latihan buat ni. Latihan. Satu 15 nanti tunjuk. Okay, cuba buat. Buat dalam Notepad++. Lancarkan perisian Notepad++, buka type atau cara tersebut.
Buat buat latihan. Okay, ada yang dah siap? Ada yang dah siap? Count. Dah siap ke? Dah siap ke belum? Dapat tak output?
Okay, good. Jing Hao dah dapat. Jing Hao dah dapat. Good. Yang lain tunjuk output. Tunjuk output awak. Jing Hao dah dapat. Okay, Amni tak dapat. Kenapa Amni tak dapat? Ada salah tu coding awak tu, nanti awak check balik semula lagi. Cikgu. Hmm. Cikgu. Dia Kalau saya dapat. salah type dia. Kan dia ada keluar masuk nama peserta tapi dia tak ada itu peserta seterusnya. Tak tahu kenapa. Sama cikgu, saya pun Okay, sama. so yang tadi Jing Hao dapat? Okay, dia ada keluar, tapi lepas you type itu nama kan, you tekan OK, dia tak ada benda lain sudah. Dia tak keluar dispatch say apa benda untuk next kan tu. So tengok awak punya coding Tak. sekarang. Kalau sharekan coding. Sharekan coding kalau kita semak sama-sama sekejap. Dia tag ni memang masalah je ni. Kalau share coding. Okay, cikgu. Okay. Share screen lah. Betul. Okay, kita tengok sama-sama. Coding ni boleh besarkan sikit tak? Macam mana besarkan? Control plus. Tak boleh. Ada cikgu. You pergi tekan Tak control dekat notepad you ataupun dekat notepad you pergi dekat tempat ni, you kena klik satu notepad, lepas tu you besarkan yang itu. Klik control, lepas tu you guna scroll mouse you naikkan. Oh, ada. Ada kan? Nampak cikgu. Tu kan besar. Nampak. Besar lagi sikit. Okay, so kita tengok sama-sama semuanya. Kalau tak dapat juga maksudnya dia punya buku tag ni problem tu. HTML, body, script, var, nama, pembilang sama dengan kosong, ulang sama dengan false. Okay, semicolon. Do, open bracket, nama sama dengan from, larian, amal, sekolah, bestari. And then masukkan nama and masukkan nama peserta. Okay, tutup kurungan. And then semicolon. Pembilang sama dengan pembilang tambah 1. Dekat sikit pembilang tambah 1 tu. Pembilang sama dengan pembilang tambah 1, cuba yes, itu tak mau ada space semuanya, okay. And then ulang sama dengan confirm peserta seterusnya, okay. Tutup and then while ulang sama dengan 2 double tu, and then true. Document right, bilang peserta yang mendaftar setakat ini, okay. Pembilang, tutup script, tutup body, tutup HTML, okay. Savekan back semula lagi kalau. Okay, buka. Okay, masuk yang nama pertama. Kan tak ada cikgu. Oh, tak ada. Kenapa yang tadi tu?
Atau mungkin ini Cuba. Save lagi. tak ada. Kenapa? Mana salah? Tadi Mana ada Jingau salah? dapat keluarkan. Cuba Jingau share yang punya screen. Sekejap, kalau stopkan dulu. Share. Ya ada. Ni dapat. Masukkan nama pertama. Okey, start masuk satu. Ali. Tak kisah apa-apa. Ali Kalok. Okey. Okey. Dia tak ada keluar lagi. Oh. Mana salah? So maksud. Itu saya pun macam itu. Okey. Sama Jingau pun macam macam gitu juga. So maksudnya ada area dekat dia dah buat pembilang and then dia dah buat nama peserta seterusnya tu tak jadi dekat ulang tu. Nampak tak? Dia tak nak ulang lagi sekali. Dia cuma buat masukkan nama peserta je sampai pembilang. Cuba you naikkan nanti adjust dekat tempat ulang ke apa ke yang space tu kan. Tu nanti tu ke nanti you cuba macam gitu. Sebab macam dia tak buat while ataupun while tu nanti you ada spacekan ke apa ke, you try. Nanti lepas kelas nanti you boleh try. Ada. Nanti lepas try kelas lain. Patutnya dia ada count kira tu. Okay, so tak apa, itu nanti lepas kelas nanti boleh try kalau nak cuba. So saya nak sambung lagi sikit lagi untuk pengumpukan nilai dalam struktur giliran. Okay. Saya cepat sikit sebab banyak lagi sebenarnya. Mana saya boleh skip, saya skip. Okey, pengumpukan nilai dalam satu giliran. So maksudnya giliran Q merupakan struktur data linear. Linear iaitu pengumpulan nilai dalam ruang ingatan secara teratur. Macam mana dia nak ambil data, ambil tu. So Q boleh membuang nilai lama iaitu nilai yang terawal dimasukkan. You dah masuk nilai tu tahun 2019, lepas tu sekarang dah masuk nilai yang baru, you boleh keluarkan juga yang itu yang lama. Iaitu Q boleh membuang nilai lama iaitu nilai yang awal sekali dimasukkan. Kaedah ini dipanggil first in, first out. First in, first out. Orang yang pertama masuk, dia akan keluar. Untuk memahami konsep Q ini, you kena imagine kalau you dapat sistem angka giliran di counter bank and then dia akan bagi you ikut siapa yang datang dulu. Dan siapa yang datang dulu, nombor 1, dia akan dilayan dulu. And then dia akan balik. And then orang datang 2, 3 ikut dia punya queue. So ada yang tadi untuk kalau buang nilai lama itu proses dia adalah first in first out. First in first out, FIFO. Terdapat 2 operasi penting dalam queue iaitu unqueue dengan dequeue. Memasukkan data dalam queue. Dequeue membuang data lama. Data yang baru dimasukkan dan buang data lama. Operasi queue, alamak mouse saya ni kenapa ni? Operasi queue boleh dilakukan menggunakan fungsi push dan shift dalam rajah 3.142. Bukan betul lah. Okey, shift dan pop bagi tata susunan seperti yang ditunjukkan dalam rajah bla 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 bla. Kelebihan keempat-empat fungsi ini sangat mudah digunakan dengan hanya memanggil fungsi-fungsi tersebut. Apa kekangan dia, yang problem dia? Fungsi ini tidak sesuai jika punya queue yang besar, queue yang panjang, queue yang banyak, tak sesuai kerana pelaksanaannya mengganggu tata susunan. Nilai-nilai perlu digerakkan kedudukannya setiap kali fungsi shift dipanggil dan digunakan. Problem dia kalau setiap kali dah panggil satu, semua bergerak tempat duduk ke depan macam itu. Satu lagi semua bergerak tempat duduk ke depan sebab semua dah keluar. Push dan shift. Okey. Nilai awal dimasukkan melalui bahagian ruang ingatan array. Push 5. You kena anjakkan ke 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ni belakang sekali 5. Push negatif 1. So, dia akan tarikkan bawa ke 1. Ke depan sikit. Push 12. Masukkan 12 ni ke paling yang belakang sekali. Shift, anjakkan ke depan. Shift. Jadi dua-dua akan beranjak ke 1 ke depan. Shift kosong ni maksudnya ini anjak ke sini, ini anjak ke sini. So 5 tu hilang lah. Sekarang mula dia masukkan 5. Lepas dia dah masukkan 5, dimasukkan lagi negatif 1. So 5 dah kena ke depan lah. 5 dah kena ke depan, masukkan lagi 12. 5 negatif 1, 12.
Sekarang dia shiftkan anjak maksudnya dikeluarkan nilai paling awal. Nilai paling awal tu 5 yang paling masuk, yang tua sekali ni, 5 ni, dan dia keluarlah shift. So penerangan dia arahan push akan masukkan nilai dari arah belakang dalam queue. Arahan push negatif 1 akan masukkan nilai negatif 1 dari arah belakang queue. Selepas nilai 5 dimasukkan, so dia pusingkan, masukkan. And then shift, dia akan keluarkan nilai paling awal. So ini adalah nama dia first in first out. First in first out. Masuk dulu, keluar dulu. 5 masuk dulu, 5 keluar dulu. Faham? Konsep first in first out. Banyak konsep lagi ni, kejap lagi. Okay, so contoh 15. Menunjukkan pengumpukan nombor ke dalam senarai yang dikenali sebagai giliran queue menggunakan sub atau cara push. Seterusnya, proses mengeluarkan nombor daripada giliran juga dilaksanakan menggunakan sub atau cara shift. Keluarkan guna shift, push masukkan. Nombor pertama yang diletakkan akan dikeluarkan daripada giliran first in, first out. Atau cara JavaScript dan output ditunjukkan dalam rajah 3.142. Var queue number kosong, biarkan saja, nombor baru pun kosong, nombor keluar pun tak tahu lagi. Itu adalah declaration dalam coding. Nombor baru dimasukkan adalah 5. Nombor yang pertama sekali dimasukkan adalah 5. Q push nombor baru. So you kena push nombor baru. Nombor baru masuk adalah 5. So dia akan keluar kat sini. Output dia nombor baru masuk adalah 5. And then nombor baru yang kedua adalah negatif 1. So dia akan Q push sama dengan nombor baru. Nombor baru yang kedua adalah negatif 1. And then document right, senarai nombor terkini dalam giliran adalah senarai, nombor baru yang ketiga dimasukkan adalah 12. 12 dimasukkan, jadi 5 negatif 1, 12. So dikeluarkan lagi senarai nombor terkini dalam giliran adalah dikeluarkan Q number. Q number adalah senarai nombor yang dikeluarkan dalam giliran 5, negatif 1 dan 12. Okey, ini dah senaraikan nombor dalam giliran. Sekarang dia buat nombor keluar untuk shift pula. Tadi untuk push. Ni tadi push. Ni adalah shift. Document right, nombor dikeluarkan. Okey, senarai nombor terkini dalam giliran dia akan ambil dekat Q. Q tu adalah nombor yang mula-mula yang you masuk tadi tu. Q number. So dia akan keluarkan Q number adalah 5. So dia keluarkan 5. Senarai nombor terkini dalam giliran dah tak ada lagi nombor 5, negatif 1 dan 12. So fungsi shift untuk mengeluarkan nombor daripada Q. Nombor keluar sama dengan Q number shift. Q number tadi mula-mula yang mula-mula Q number dia adalah nombor 5 tu. And then dia akan keluarkan dekat dalam sini. Statement ni adalah keluarkan. Okay. So ini adalah konsep first in, first out. Siapa yang masuk dulu dia akan keluar. Tengok sikit dia punya carta alih set Q number, input nilai baru, nombor baru sama dengan 5. Masukkan nilai ke dalam Q push. Okey, dia masukkan 5 kat sini. Q push tu adalah 5. Tu yang dia keluarkan adalah 5 dulu. Yang masuk dulu ni. And then masukkan lagi yang kedua, ketiga, keempat. And then masukkan nilai ke dalam Q. And then papan teks nombor baru masuk. Papan nilai. Paparkan nilai-nilai dalam Q. Keluarkan nilai Q shift. Paparkan nilai dalam Q. Ini adalah statement untuk yang siapa baru masuk dia akan keluar dulu. Alright? Okay tak? Nak masuk yang ni ke atau ini besok? Ini minggu depan, unshift pop. Ni je lah dulu first in, first out je lah. Boleh. Okay, boleh tak nak banyak yang nanti pedang kan. Ini dulu dia, first in, first out. Masuk dulu, keluar dulu. Konsep dia siapa yang masuk dulu, dia akan keluar. Masuk gunakan push, keluar gunakan shift. Alright, so tak mau lagi benda-benda nanti kemudian. Yang itu sama kemudian. So apa-apa nak tanya untuk kerja khusus 1.25, 10 minit. Apa Andi nak tanya? Siap semua. Siapa yang mampu boleh siapkan sampai next week siap semua lagi bagus. Next week siap semua dan saya, siapa yang dah siap dulu next week, saya bagi awak satu dalam Google Drive awak nanti, saya akan sharekan macam mana you nak type laporan dekat dalam pasal 3.
So you buat sistem. And then after you dah buat sistem, you kena type laporan dia. Macam you ingat tak masa fasa 1 dan fasa 2 tu, you ada kena buat laporan apa-apa. But fasa 1 you isi penyataan masalah, and then you ada buat carta alih, algoritma semuanya. Tapi fasa 3 you kena berkaitan dengan yang sistem you buat. So it's better kalau you dah siap, you punya type coding, and then I akan guide you macam mana you nak tulis laporan untuk fasa 3. So kalau you siap minggu depan, you dah boleh start untuk type laporan. Kalau you tak siap lagi minggu depan, you kena sambung lagi buat coding lagi. Cikgu, itu kerja khusus quiz kan kena tambah soalan. You nak tambah soalan ke? Tak payahlah. Pakai itu je lah, nanti you pening. Payahlah. Pakai soalan tu je, tak payah. Sebab banyak lagi fasa you nak kena buat. Sebenarnya coding tu memang you kena buat juga. Because you kena screenshotkan nanti, masukkan dalam bahagian fasa 3 pelaporan. And then fasa 4 tu nak detect you punya pengujian, testing, dan fasa 5 laporan sebenar. Banyak lagi you nak kena buat nanti. So you buat je lah yang apa yang adanya je. Yes. Cikgu, kalau kita tak ada buku merah tu kan, kalau kita tak ada buku merah tu, macam mana nak buat itu kerja khusus tu? Tak ada buku merah tak boleh nak buat lah. Sebab tu saya suruh datang ambil hari tu. Dan kalau maksudnya, tak ada buku dia memang tak boleh nak buat. Maksudnya satu Malaysia semua orang buat gini pun ada buku ini lah. Ikut negeri, mana yang nak gunakan buku ni, ada yang nak gunakan buku yang Cikgu Ismail yang ini. Tapi saya tak prefer buku ini sebab buku ini macam-macam rojak sikit. Sekejap nanti dia cerita tak ada ini, orang yang sekejap nanti kita. Cikgu tak ada orang yang buat version tanpa buku ke? Tak ada orang yang buat tanpa buku ini ke? Tanpa buku susah sikit sebabnya you tak ada guide kan macam mana you nak buat. And then dekat kalau boleh, sebenarnya orang ada yang juga yang buat tanpa buku tapi tak ada guide, susah lah. Sebab you banyak nak kena buka dalam sistem, then you baru belajar basic je dia punya HTML, PHP kan. You belum sampai advance lagi untuk buka satu lagi sistem tu. So memang dia kena ada guide lah macam gitu. Tolong you. Sebenarnya untuk kerja khusus buat sistem ni adalah untuk level diploma ataupun degree sains komputer. Untuk level SPM sebenarnya you baru buat coding-coding sikit-sikit simple. Tapi dekat dalam SPM punya dia nak minta kerja khusus. So memang you terpaksa praktiskan you lah buat benda ni. At least kalau you dah buat benda ni, you dah ikut coding dia, you dah familiar dengan buat coding macam mana nak ini, ada index, ada apa. And then you masuk degree ke engineering, computer science ke apa ke, you dah ada basic dia. Susah lah nak jumpa budak yang memang betul-betul dia memang boleh tapi dia cuma fokus ini je nanti macam gitu. Student tu you kan banyak kena BM, BI, ada masa ke you nak buat sistem untuk itu je. You kena 24 jam 24 hebat hours. dia kalau buat tanpa buku. Sebabnya you sendiri pun kena ambil subjek lain lagi, kena hafal, kena belajar lagi. Budak form 5 banyak lagi benda you nak kena adjust daripada you nak kena fokus je. Melainkan kalau macam dah diploma ke degree ke, memang dia ambil sains komputer, itu je dia ajar, itu je dia belajar. So dia memang boleh buat lah. Memang boleh buat. Tapi kalau you, ini subjek elective you, then banyak lagi you kena spend masa. So you ikut je buku ni. Kalau you nak lebih, you boleh pergi cari buku ni, ambil yang ni, advance punya, advance expert. So you punya sistem tu lagi cantik-cantik. Dekat buku ni boleh dapat kat Shopee juga. Saya bagi yang basic je. Kalau you nak lagi cantik, you ada masa banyak sangat lah. Tapi yang penting sebelum you nak cantik-cantik ada masa ni pun, you buat dulu fasa 3, fasa 4, fasa 5. Itu yang wajib untuk dapat 30% kerja khusus juga. So ada apa nak tanya, memang kena install Notepad++. Yang Aiman, awak kena cari dekat, kena ikhtiar sendiri macam mana nak dapat buku tu, sama ada you minta kawan you snapkan ke, so dia apa ke. Sebab masa tu saya dah dekat sekolah, you tak nak datang ambil, kenapa? Kena cari dekat Shopee ke apa ke sendiri. Yang dah ada, buat. You dah ada, kenapa you tak nak buat pula? You buat. Yang dah ada, buat. Cikgu. Cikgu, tanya itu saya ada tunjuk itu logo kan yang Monday. Tapi cikgu panggil saya tukar size dia mah. Dia tak boleh tukar ni cikgu. Dia memang macam tu ya. Tak tahu. Rencana sekolah itu rencana. Dia dah standardized kan itu logo, cikgu, logo.
logo quiz itu dia ada white, dia ada itu white dan height kan. Tapi height dia tak boleh ubah. Tak boleh ubah. Cuba you open you punya coding sekejap. Kalau dekat HTML you adjust tak boleh ke? Buka you punya sharingkan you punya coding tu, dia kan ada tinggi dengan lebar dia tu semuanya, itu yang ISO you adjust. Okay, cikgu tunggu ah. Yang nak tanya apa lagi? Tanya boleh tanya. Tapi you buat itu hari kalau macam dah okey sikit, dah tak ada, dia dah jadi macam cantik sikit dah. Cikgu, saya tukar yang ini. Nah, itu untuk logo ya logo. Kalau you buat 150 ke sama ke, nampak tu. Fizik tu macam tinggi dia. Dia tak berubah cikgu, dia tak ada perubahan cikgu. You tak nampak tu, fizik tu kan panjang lebar tu. You tukar itu jadi 100, cuba tengok. No, height dia 100. Ya cikgu, dia memang mula-mula dia juga 100 cikgu. Cikgu buku itu. Ini hanya ini saja boleh. Nah, ini ada problem dan dia akan okay, so you tak boleh lebih besar daripada yang tadi 100 tu kan. You kena letak sama, sebabnya dia dah ada adjust untuk yang tulisan sebelah tadi tu kan, soalan terkini ke apa yang you hidden tadi tu kan. Yes, dia dah ada set up benda tu. So buat 100 je. Tapi tak cantik cikgu, you tengok tak cantik punya. Ya macam ni. Kalau gitu height dia you kecilkan, you letak 50. 50. Dia macam kecil tu tapi yang 80 kecil. Wah, lebih kecil tu. Lagi kecil, lebih kecil. Ini kena balance. You ada try ikon yang lain tak? Cari ikon dekat dalam, ini boleh cantik tapi you cuba cari gambar dekat Google yang memang cantik center sikit. So kalau you adjust banyak pun dia tak terlampau. Kan cikgu, susah nak cari yang kecil punya. Google. Susah. Boleh you buka. Saya tak tahu cikgu kenapa ini tak boleh berubah punya cikgu. Yang height ini pelik. Ini tadi saya sudah kecilkan. Dia tak berubah. Sebab ini dah kacau dekat kawasan yang you sebelah you nak type tu. Itu dia dah ambil line you. Mana you tengok yang sebelah dia apa benda? You nampak soalan terkini bilangan topik kan? Yes. Itu kan dah set up dekat line situ kan? Cuba you tengok soalan terkini dengan Ini kedua. Ya tapi tu dia gerak ke tepi. Apa memang you punya logo ni memang perkataan fizik dia macam gini ke? Okay. Ini pelik soalan terkini you boleh buat saiz besarkan sikit, boleh tukar color. Saiz soalan terkini. Sebab you punya ikon tu dah besar and then you boleh adjust you punya font untuk soalan terkini tu. Bagi saiz besar sikit, macam gitu. Memang pening kepala. Saya pun tak tahu macam mana buat sebenarnya. Dah ni okey ni sebenarnya. Dapat keluar output ni pun dah okey dah ni. Sudah okey ke? Tapi cikgu, ini daftar baru kan juga tak boleh fungsinya. Saya pun tak tahu kenapa. Saya sudah nanti kena tengok. Ini nanti kita masuk yang fasa kedua sebab ini kita buat coding dulu. And then fasa kedua kita akan cari dia punya sistem sebab daftar dia akan panggil. You cuba tengok daftar baru.php punya you punya Notepad++. Dah tutup dah. apa cikgu? Dah tutup dah. Kalau itu nanti dia akan rujuk pada you punya database SQL you. So dia akan panggil daripada situ. Situ yang kita kena tallykan nanti. Itu kita akan check error kat dalam fasa keempat.
Okey, cikgu tak apa, saya tunggu semua orang siap. Sebab you boleh buat laporan, nanti I bagi sign macam mana nak buat type laporan dekat dalam Google Drive punya. Sebab coding you dah type siap coding. Alright, yang lain ada lagi? Ada lagi apa-apa nak tanya? So next week, ingat next week saya nak tengok satu-satu awak punya kerja khusus. At least awak dah siap sampai 14 dan awak kalau yang dah minggu lepas dah buat 14, sambung lagi untuk menu file guru tu. So yang berapa orang tak buat tu macam siapa tu? Ni belum siap, yang semalam Sherry baru tunjuk sampai 9, okay siapkan sampai 14 untuk minggu depan next week. And then siapa yang dah siap 14, next pergi kat file guru punya, start. And then untuk yang dah siap type semuanya, nanti saya akan letakkan macam mana you nak type untuk pelaporan pula. Yang belum siap coding, siapkan coding dulu. And then yang dah siap type coding, buat pelaporan pula dalam Google Drive, Google Document you. Alright? So itu saja untuk kelas hari ni. Ada apa-apa lagi? Jangan tak masuk kelas dan jangan tak buat kerja khusus awak. 30% ada pada saya. Awak tak buat hilang 30%, 70% pun awak tak boleh nak catch up untuk exam. Takkan awak boleh dapat 70%. Kalau awak dapat 70% pun awak tak dapat A lagi. So nak dapat A, buat kerja khusus, hantar, ikut follow yang saya buat. Saya tak minta banyak. Saya suruh type je. Saya suruh buat je. Benda dah ada depan mata. So kalau awak sendiri tak buat, memang awak yang tak nak lulus. Jago. Saya tak boleh tolong. Yes. Itu exam dia downgrade 30%. berapa sains komputer? Saya tak tahu. Kena ikut soalan. Baseline berapa? Tak tahu. Itu LPM punya. LPM punya, Lembaga Peperiksaan punya kerja. So, kalau awak, at least awak buat bahagian awak dulu. Awak score bahagian awak yang mana yang paling awak terror. Kalau awak buat betul-betul kerja khusus ni, dapat 25 ke atas, and then you boleh coverkan untuk kerja untuk peperiksaan bertulis je. Bertulis tak tahulah dah berapa, and then contoh bertulis awak dapat 50 lebih, 55, 50 ke 70, and then kerja khusus contoh 25. So 50, 25, 75. Manalah tahu tiba-tiba tahun depan LPM 70 dah dapat A, so dah dapat A. Right? So kalau you buat dah siap betul-betul, you dapat scorekan kerja khusus 30. 30 saya bagi full mark kat situ. So awak dah senang lah. Tinggal score untuk awak je untuk bertulis. Tahun depan kan you bertulis kan? Tahun ni saya masa you exam tahun depan saya kena jaga SPM juga. Okay, so kalau tak ada apa-apa lagi, kita jumpa lagi minggu depan dan tunjukkan bukti kerja khusus awak. Sama ada awak nak hantar dulu kat WhatsApp ke saya tunjukkan, ataupun awak nak tunjuk minggu depan, terpulang pada awak. Yang penting ada benda yang nak ditunjukkan minggu hadapan. Okay? Alright, so itu saja untuk saya untuk hari ni. Terima kasih banyak-banyak. Bye-bye. Jumpa lagi. Bye, cikgu. Bye-bye.